Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada malam ini kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, semoga malam ini Allah membuka pintu-pintu rahmat, pintu-pintu as-sifa atas kita semua. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, isteri-isteri baginda, para sahabat, para tabi'in, kepada mereka lah kebaikan hingga hari kemudian. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini ada sedikit perubahan dari segi rancangan, iaitu yang pertama, pada malam ini tidak ada rawatan jarak jauh secara live begitu. Yang kedua, pada malam ini lebih kepada konten soal jawab seputar mungkin dari segi kaedah atau pendekatan ruqyah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan barangkali ada kemuskilan barangkali seputar ialah penyakit ataupun alang gaib, khususnya gangguan-gangguan yang disebabkan oleh jin. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada kemuskilan tentang soal benteng, soal aplikasi atau penggunaan minyak Kalipasari Sapar, iaitu minyak saya ini. Kerana apabila saya membuat satu refleksi ataupun sorot kembali, ada beberapa ialah follower kita ataupun khususnya yang TikTok lah, saluran TikTok, di mana mereka masih lagi mempertikaikan soal rawatan, masih lagi mempertikaikan soal barangkali pendekatan scan, diagnosis dan sebagainya, yang rata-ratanya mereka ialah barangkali pendapat mereka itu kurang tepat. Ini disebabkan oleh barangkali kurangnya info kepada mereka, barangkali tiadanya pencerahan. Oleh sebab itulah pihak kami pada malam ini akan melayani kemuskilan tuan-tuan dan puan-puan. Barangkali ialah apa saja kemuskilan berkenaan dengan rawatan kami, kaedah kami yang ingin pencerahan. Memang saya akan cuba memperjelas permasalahan tersebut seberapa dekat kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya tuan-tuan faham. Matlamat kita sebenarnya amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi saya tidak mahu rancangan ini dicamari dengan fahaman-fahaman yang cuba ialah ataupun memberi impak kepada follower yang lain begitulah. Terutamanya di saluran TikTok yang baru saja melihat rancangan ini. Barangkali rancangan ini baru kepada tuan-tuan dan puan-puan. Walau bagaimanapun kami faham, kami sedar bahawa ialah mungkin tuan-tuan yang baru saja mengenal kami, mengenal saya. Jadi sistem rawatan ini pun barangkali tidak banyak modul yang diketengahkan dalam masyarakat kita. Jadi mungkin tanggungjawab kami lah untuk memberi pencerahan seberapa yang kami mampu dan boleh, begitulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa jua kemuskilan tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah tuan-tuan komen di bahagian TikTok ataupun di bahagian Facebook. InsyaAllah Ratu ataupun Ikhwan kru anak-anak murid saya
akan melayan ataupun membacakan apa juga kemuskilan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada rawatan, metodologi, bagaimana ruqyah jarak jauh ataupun diagnosis, apa jugalah yang boleh kami bantu kepada badan pemasaran tuan-tuan dan puan-puan lah. Jadi saya akan sementara menunggu soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin perjelaskan dari segi konsep rawatan kami lah. Konsep rawatan saya. Sebagaimana yang saya telah memberi sedikit info bahawa rawatan saya sebenarnya tergolong dalam pengubatan Islam. Pengubatan Islam berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, begitulah. Dengan erti kata lain, rawatan saya lebih kepada mengambil mukjizat Al-Quran, mengambil fadilat-fadilat ayat Al-Quran atau barakah doa-doa para rasul, para nabi, begitulah, khususnya baginda Rasulullah SAW, begitu. Jadi dalam soal ruqyah ini saya rasa jelas, sepanjang rancangan ini berlangsung, saya tidak pernah menggunakan jampi serapah ataupun mungkin izib dan sebagainya lah. Saya lebih kepada ayat Al-Quran yang tuan-tuan dan puan-puan pun boleh mengetahui bacaan dan maksudnya sekali. Khususnya saya jika membersihkan kotoran-kotoran jin yang berada pada tubuh tuan-tuan dan puan-puan, saya lazim menggunakan surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23. Jadi tuan-tuan boleh menyelak kembali, membuka kembali Al-Quran surah Al-Mu'minun, iaitu surah yang ke-23 ayat 97 dan 98 yang berbunyi wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Begitu juga jika saya memanggil rijalul gaib, apabila saya memanggil saka warisan, jin dan seumpamanya, ataupun sukma bomo, saya biasa menggunakan ayat Al-Mulk ayat 60, surah yang ke-67, iaitu ayat 5, walaqad zayanas sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum azabasyair. Jadi itu pun saya ambil daripada Al-Quran. Begitu juga dengan surah Al-Kausar, apatah lagi yang sebagai kita tahu, surah Al-Fatihah adalah asas kepada rawatan lah. Ini pun fadilat surah Al-Fatihah pun telah diwartakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda dikabarkan oleh sahabat yang melakukan ruqyah dengan menggunakan surah Al-Fatihah. Ya begitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada soalan bolehlah tanya soalan, untuk saya boleh membuat pencerahan dan sebagainya di bahagian saluran TikTok dan juga Facebook. Ada ruangan komen? Ya, ajukan soalan di ruangan komen lah. Maafkan saya. Apa dia? Sekejap. Ratu. Okey, Ratu. Ada soalan di TikTok. Okey, soalan di TikTok. Nama dia Must Watch Video. Dia tanya Khalifah, gastrik dengan luka usus dapat diobati? Gastrik dan luka usus. Begini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan menggunakan mukjizat Al-Quran, fadilat-fadilat ayat Al-Quran, insya-Allah kita boleh merawat begitulah. Namun rawatan itu perlu maksudnya lebih baik sentuhan saya ataupun ruqyah jarak jauh lah. Oleh sebab saya malam ni tidak membuka segmen ruqyah, maka tak dapatlah kan. Jadi bagaimanapun insya-Allah hari Sabtu akan datang, cuba saudara yang bertanya ini untuk menghubungi saya. Kita akan cuba rawatan secara live begitulah. Ada lagi? Ada soalan lagi daripada Lightman. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Isteri saya mimpi dipegang kedua kakinya. Lepas itu dihentak di perut. Okey. Lepas tu uzur isteri saya tidak normal selepas dihentak perut semasa tidur. Okey. Begini. Oleh sebab itu siapa namanya tu? Lightman. Kalau diizini saya panggil. Jadi macam mana, sebab saya tidak secara live ni, mungkin saya akan bagi jawapan yang pertama. Biasanya disebabkan punca gangguan makhluk halus lah, khususnya saka warisan. Itu yang biasalah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, mimpi ni sebenarnya adalah medium mekanisme yang menghubungkan alam gaib dengan alam nyata. Mimpi. Mimpi itu satu mekanisme yang menjadi penghubung alam gaib kepada alam nyata. Jadi apa yang berlaku di alam gaib boleh ditransfer ke alam dunia. Sebagai contoh yang kerap yang kerap berlaku pada diri seorang, iaitu mengigau. Jika ni seorang yang belajar persilatan, contoh ilmu silat, kadang-kadang dia bersilat bergaduh, jasadnya pun turut terkesan daripada perbuatan sukma tadi. Itu katakan tadi. Jadi dalam hal ini kembali kepada persoalan saudara kita tadi, itu sebenarnya ialah gangguan saka warisan. Saka warisan, kalau dihentak itu maksudnya ada sesuatu yang saka warisan tidak puas hati kepada jasadnya itu. Mungkin sesuatu lah, saya pun tidak pasti, kerana jika live kita boleh panggil saka itu, kita boleh tanya apa masalahnya, tak puas hati dan sebagainya lah. Namun dalam mimpi itu adalah satu indikator. Jika kita, sebagai contoh lah, dalam mimpi itu kita tewas dalam satu pergaduhan dengan alam gaib dan sebagainya, maka itu bermakna sukma kita dalam genggamannya. Dalam genggamannya. Kerana yang mimpi itu sukma, ataupun boleh katakan sukma yang ketujuh, yang sering mendominasi dalam alam mimpi lah, sukma yang ketujuh. Jadi apabila sukma itu nak ditangkap oleh jin ke saka ke iprit yang hantaran daripada ilmu hitam, dia akan cuba melawan. Tetapi apabila kita kena tangkap, kena banting dan sebagainya, bermakna sukma kita tewas dan dalam genggaman jin tadilah. Begitu. Namun situasi itu bukan 100% lah yang berlaku. Biasanya kadang-kadang berada di dalam air dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, mesej mimpi tadi itu sebenarnya ialah mesej daripada sukma kita kepada jasad lah. Begitu, supaya jasad membuat tindakan-tindakan perlu, begitulah, untuk menyelamatkannya. Begitulah misi penyelamat. Sebab itu kalau rawatan kami akan panggil sukma yang dipegang, yang dikuasai oleh bomo,
sukma yang dipegang oleh jin ataupun ifrit dan sebagainya. Ada soalan lain? Ada soalan dekat Facebook. Okey, di Facebook. Libran Kul. Okey. Assalamualaikum Khalifah, selamat malam. Selamat malam. Saya Bella dari Muar Johor. Bella Muar Johor. Dari tahun 2016 saya mengalami gangguan dan masih sampai sekarang walau tak seteruk dulu. Boleh dikatakan selalu dalam masalah bertimpah-timpah sehingga saya selalu kemurungan. Sekarang saya baru disahkan doktor ada lipoma dalam perut. Adakah berpunca dari gangguan demi gangguan yang saya alami atau sememangnya sakit biasa? Mohon pencerahan daripada Khalifah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. InsyaAllah untuk menjawab soalan saudara tu dari Muar Johor kan? Ya, Muar Johor, Bella. Saya ingin berkongsi sedikit tentang apa yang dialami oleh saudara lah. Bagi pendapat saya, ini pendapat iaitu saya boleh rujuk kepada saya boleh rujuk kepada ilustrasi inilah. Ini yang dipermudahkan lah. Ini untuk kita senang menangkap memahami apa-apa yang saya utarakan. Iaitu yang pertama, umpamanya ini ialah jasad kita, jasad kasar kita. Ini jasad kasar kita lah, tubuh kita. Sebenarnya jasad kita ni kosong. Maksud saya kosong ini tidak berfungsi sekiranya tidak ada sesuatu yang mendominasi khususnya sukma, roh dan juga jiwa. Namun berdasarkan cerita saudara tadi, saya yakin bahawa punca itu disebabkan oleh saka warisan. Jadi saka warisan tu telah contohlah telah mengambil beberapa sukma saudara, kemungkinan sukma 2, 3 ke 4 ke dan sebagainya, yang beberapa tahun dahulu apa yang dilakukan oleh sukma tadi telah diambil oleh saka warisan ini, dan saka warisan ini telah menggunakan sukma saudara dengan sesuatu mengikut keperluannya lah. Ada sesetengah saka tu menggunakan energi sukma saudara itu untuk kelangsungan hidup. Kadang-kadang sukma itu menggunakan energi yang terdapat pada sukma saudara untuk saka itu lebih agresif, menambahkan ilmu konon lah begitu. Dan sebagainya lah. Jadi oleh sebab saya katakan tadi, sukma ini adalah mempunyai talian hayat. Ada talian hayat kepada jasad. Apa-apa sukma saudara yang diperlakukan oleh contohnya saka warisan tadi, sudah tentulah jasad akan menanggung atau memberi kesan terkesan kepada perbuatan saka tadi. Oleh sebab itulah kalau perut, anda kata perut saudara tadi ada masalah, sudah tentulah di bahagian perut sukma saudara lah telah dibuat sesuatu istilahnya pengisian ataupun sesuatu yang dimiliki oleh aura kotoran sukma saka tadi di dalam perut, dan akhirnya akan menjadi boleh katakan penyakit dunia lah. Seperti kanser, kadang-kadang pendarahan dan sebagainya lah. Jadi dengan kata lain, memanglah penyakit itu kalau bagi pendapat saya secara peribadi berpunca daripada saka warisan yang telah menguasai memegang saka tadi, memegang sukma saudara. Jadi saudara perlu mendapatkan rawatan daripada mana-mana ustaz, mana-mana pusat rawatan yang Islamik lah, untuk mengembalikan sukma saudara ke dalam jasad dan seterusnya membersihkan sukma saudara supaya sukma saudara itu ibarat beginilah, yang maksudnya dalam keadaan sehat, sukma saudara dalam keadaan normal, dan sebagainya. Jadi nasihat saya,
saudara boleh bertemu dengan mana-mana ustaz yang boleh mengembalikan sukma yang dipegang oleh saka warisan. Allahu a'lam. Ada soalan lain? Ada dekat TikTok Nia Okey, Azi 34. Okey. Assalamualaikum. Adakah cara nak Waalaikumsalam. kuatkan sukma kita? Nak menguatkan sukma kita iaitu dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh lah, saya bagi sebagai contoh. Okey, ni benteng lah. Okey, beginilah. Okey, ini sebagai contoh, ini sukma kita lah. Ini sukma, ini sukma. Sukma ini ialah istilah yang sering saya gunakan dalam rawatan saya. Barangkali ada beberapa perawat yang lain pun menggunakan perkataan sukma. Dan sukma ini juga ada dicatat dalam kamus dewan dan beberapa kamus yang berada di pasaran. Jadi sukma itu merujuk kepada diri kita, jasad halus kita. Sukma bukanlah roh. Saya kata sukma bukanlah roh, dia berbeza. Namun kedua-duanya itu secara holistik, secara dia tak boleh dipisahkan. Jadi sukma ini ibaratkan diri kita. Bila sukma ini tidak dibenteng. Ini ada kaitan dengan saudara kita tadi kan? Saudara ke saudari tadi? Saudari Bella. Sekiranya sukma ini tidak dibenteng, maka dia boleh ditembusi dengan sihir atau jin ifrit ataupun dikeluarkan dari jasad tadi. Jadi cara membentengnya iaitu sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita. Contoh membaca 3 kul sebelum tidur. Dengan meniupkan. Sehabis saja kita membaca 3 kul, meniupkan di telapak tangan, maka kita usapkan sekujur badan kita kecuali kemaluan dan tapak kaki lah. Begitu. Jadi apabila kita membaca 3 kul ataupun ayat kursi dan sebagainya, maka insya-Allah kita akan dibentengi. Itu cara pertama lah. Ataupun tuan-tuan ataupun puan boleh membeli atau mendapatkan minyak saya. Ini minyak Kalipasari Sapar yang ada di pasaran di Shopee saja. Bukan di tempat lain, hanya di Shopee saja. Iaitu dengan harga RM50. Di situ tuan-tuan boleh buat pemandian. Minyak itu boleh buat pemandian. Dengan membuat pemandian, insya-Allah minyak itu telah diisi dengan ayat-ayat ruqyah, sifat, doa-doa dan juga 99 Asmaul Husna dan sebagainya. Jadi diri tuan-tuan selepas sahaja membuat pemandian yang sempurna, insya-Allah lebih kurang beginilah. Ada satu selaput cahaya putih keemasan yang akan melindungi tuan-tuan. Dan apabila ada seperti gangguan saka warisan, santau, pukau, jin ifrit, santet, apa saja, insya-Allah akan terhindar. Dengan izin Allah. Saya katakan dengan izin Allah, kerana minyak tadi itu memang telah dibacakan dengan ayat-ayat as-sifat begitu. Itu cara. Iaitu cara yang pertama mendirilah dengan diri maksudnya benteng dengan menggunakan dengan ayat Al-Quran kita baca sendiri. Itu pun pertama, atau ditambah lagi dengan minyak saya ni, iaitu minyak Kalipasari Sapar. Itu untuk benteng diri sendiri. Namun kalau nak buat untuk benteng rumah boleh juga. Kita ambil spray ni, kita mungkin tuang dalam barangkali dalam 21 titis. Kita masukkan ke dalam spray ni dan kita spray sebagai contoh lah. Sebagai contoh, ini rumah kita, maka kita akan spray di dalam semua bilik. Kita spray kecuali bilik air ataupun bilik tandas begitulah. Kalau boleh tidak, janganlah, kerana tidak sesuai. Bukan pantang larang bukan pantang larang minyak saya. Namun kita memuliakan ayat-ayat sifat yang dalam minyak itu. Allahu a'lam. Ada soalan lain?
Ada soalan lain di TikTok. Okey, di TikTok. Awang Muhammad Kasim Awang. Okey, Awang. Apakah beza laduni dengan ilmu batin? Ada kedua-dua ilmu ini sama? Begini, daripada perguruan saya lah, ilmu laduni itu sebenarnya timbul daripada ulama mengambil sumber itu daripada surah Al-Kahfi, kalau tak silap saya. Surah Al-Kahfi di mana diceritakan Nabi Khidir alaihissalam mengajar Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Khidir memiliki ilmu laduni. Jadi ilmu laduni, maksudnya laduni itu maksud di sisi kami lah. Maksudnya di sisi kami itu di sisi Allah. Ilmu laduni itu hanya diturunkan, diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri kepada hamba yang dipilihnya. Sebagai contoh dalam surah Kahfi itu merujuk kepada Nabi Khidir. Ilmu laduni ini sebenarnya kalau kita perhatikan daripada, kalau kita dalami ilmu laduni ini, ada juga kalanya dia mencari adat kita. Dia bertentangan dengan akal fikiran kita atau syariat kita. Sebagai contoh, ilmu laduni yang dimiliki oleh Nabi Khidir, baginda telah membunuh seorang kanak-kanak yang belum lagi, maksudnya belum lagi dewasa, yang belum barangkali belum melakukan dosa dan sebagainya. Nabi Khidir membunuhnya. Jadi dalam syariat Nabi Musa pada masa itu, dalam kitab Taurat sudah tentulah itu sebagai satu kesalahan kerana membunuh, dan ada hukum kisas. Namun dari segi ilmu laduni itu adalah perintah dari Allah. Dan apa kata Nabi Khidir? Sesungguhnya budak ini memiliki orang tuanya yang beriman. Aku takut kalau tua apabila dia besar nanti dia akan memesongkan, barangkali menjauhkan orang tua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia dibunuh. Dalam hal ini, sebab itu ilmu laduni ini ilmu yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu sebagai contoh satu ilmu laduni. Sebenarnya banyaklah ilmu laduni. Dan satu lagi ilmu batin, kebatinan. Ilmu batin. Ilmu batin tu sebenarnya kita merujuk kepada ilmu gaib lah. Ilmu batin ni sesuatu selain, adakah sama dengan ilmu laduni? Sebenarnya kalau kita pisahkan dari segi maknawinya, itu sebenarnya jauh lah, beza lah. Kerana ilmu batin lebih kepada terikat ataupun masih dalam lingkungan syariat, begitulah. Ilmu dunia lah, ilmu batin. Sebab tu ada ilmu kebatinan dan sebagainya kan, masih juga pada spiritual. Faham yang maksudnya? Ilmu batin masih lagi dalam dilandasi dengan syariat, hukum hakam akal, begitulah. Allahu a'lam. Ada soalan lagi? Ada soalan di TikTok. Okay. Assalamualaikum daripada Afif Haikal. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, ayah saya selalu sakit bahu di sebelah kiri. Okey. Itu soalan dia lah. Kalau sakit belah kiri, maksudnya apa nak tanya tentang punca lah. Biasanya banyak faktor lah. Berdasarkan pesakit-pesakit yang kita rawat, rata-ratanya penyakit fizikal itu disebabkan oleh gangguan saka warisan ataupun gangguan jin liar. Maksud jin liar ini jin yang tidak bertuan. Sebagai contoh lah, seorang pesakit yang saya pernah rawat lah, kakinya bengkak. Kakinya bengkak, betul-betul bengkak, dan lebih kurang 30 tahun. Dia 30 tahun kakinya bengkak itu, 30 tahun. Maksudnya berubat ke sana sini, mungkin belum diizini Allah lagi, dia masih lagi bengkak lah. Tapi boleh berjalan. Apa puncanya? Puncanya dia kata dia masih ingat lagi, dia ni seorang nelayan lah.
dia membuang air kecil mungkin di pinggir semak-semak begitulah, dekat dengan pantai. Mungkin terpijak. Apabila saya panggil jin tadi tu, panggil jin lah. Dah 30 tahun tak ada masalah. 30 tahun dalam alam jin berapa hari je. Ni sebab jin ni hidupnya ribu-ribu tahun. Jadi saya panggil jin tu, memang benarlah. Jin itu dia kata, dia mendakwa, yang saya ingat lagi, dia telah terpijak kaki anak jin itu. Jadi apabila dia terpijak kaki anak jin itu, maka dia akan dibalas di mana kaki yang dia memijak itu dipukul lah. Istilahnya ditampar, dipukul, disepak begitu dan bengkak. Dan Alhamdulillah apabila saya suruh jin itu mengambil kotoran-kotoran dan senjata gaibnya begitu, dan akhirnya dalam masa berapa bulan dia mengecut seperti sedia kala begitulah. Ini bermakna sesetengah penyakit yang dialami oleh maksudnya jasad manusia biasanya disebabkan berpunca daripada kotoran atau senjata atau racun daripada alam jin begitu. Allahu a'lam. Ada soalan lagi? Ada soalan dekat TikTok Mr. Smiley. Okey. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Kalau mata sebelah kiri berbau, apa sebabnya? Berbau? Mata sebelah kiri dia berbau. Tu saya tak faham Bau itu, mata dia tu bau ke ataupun mengeluarkan cecair yang bau, kan? Dia ada dua jenis, kan? Adakah mata sebelah kirinya tu sentiasa mengeluarkan cecair yang bau, yang berbau? Kalau biasa-biasa berbau tu mungkin bukan disebabkan mata, mungkin disebabkan telinga atau disebabkan faktor lain. Begitulah. Jadi soalan saudara tu tak jelas. Begitu. Ada soalan yang lain? Maksud saya kalau berbau tu apa punya? Adakah air tu punca dia berbau tu? Sebab bau tu itu adalah panca indera. Cecair Tuan dia bagi tahu. Kalau begitu kemungkinan besar Tuan kena telefon saya, insya-Allah kita akan rawat. Tapi kalau di sini boleh ke secara live kan? Ya, Kil. Video. Apa? Join live. Apa dia? Join live. Join live. Yang ada gambar dua orang di situ tu. Ada, kalau ada bolehlah. Ada tanya tentang apa nama gelaran saya Khalifah. Ada yang bertanya dari mana dapat nama dia ni Black Pearl. Soalan dia, dari mana saudara dapat gelar Khalifah tu? Gini, sebenarnya perguruan saya yang sesepuh adik utama lah, Narha Putih. Saya yang pendiri Narha Putih ini. Jadi saya adakan sistem boleh katakan untuk seniority. Seniority. Oleh sebab saya pun berbangsa Jawa, latar belakang ilmu saya pun daripada ibu ayah saya. Memang kedua-duanya orang Jawa begitu, di Jawa Tengah, di Jawa Penerogo begitulah. Ibu saya dari Demak. Jadi istilah Khalifah itu adalah sekadar gelaran saja, untuk menunjukkan seniority. Anak-anak murid saya ada yang gelaran Adipati, ada yang Siliwangi, kalau ada juga dengan Sunan dan sebagainya. Itu sekadar gelaran. Tapi nama saya Mazlan. Khalifah tak laku di bank sana tuan-tuan. Khalifah sekadar gelaran lah. Dan satu lagi, yang kedua alasannya, tuan-tuan pun sebenarnya Khalifah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wa ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata, sungguh aku ingin menciptakan khalifah. Jadi semuanya khalifah, manusia tu khalifah. Anda sebagai khalifah rumah tangga, kan? Betul tak? Jadi semuanya ni adalah khalifah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Amal ma'ruf nahi mungkar. Saya rasa ada beberapa persilatan yang menggunakan gelaran khalifah. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey? Black Pearl dia ucapkan terima kasih atas penjelasannya.
Lepas tu soalan daripada Farah Nabila. Okey. Bang, macam mana nak merasai, melihat dan berhubung di alam gaib? Oh, begini dek. Oh, panggil adik lah. Dia panggil abang, saya panggil adik. Kalau nak, dia adik punya permintaan merasai, Melihat melihat, berhubung di alam tiga tu gaib. dek. Oh, tiga tu dek. Jangan main. Ini bukan senang ni. Beginilah. Sebenarnya kasyaf ini ada satu ilmu yang boleh berkaitan dengan ilmu laduni, ilmu firasat, digabungkan semua. Untuk adik yang bertanya, memang untuk mencapai pada tahap seperti Ratu Ulung Agong Utama tu makan masa agak lama lah. Bukan, kalau saya buka tempoh hari tak lama kan Ratu? Lebih kurang 2-3 jam saya buka, dah terbuka hijab. Cuma disiplin, maksudnya Ratu mempelajari alam gaib, mempelajari alam laduni, kerana banyak alam gaib yang penuh misteri, sir-sir Allah yang perlu dijaga, ada disiplin ilmu dan sebagainya. Kalau Nabi Muhammad itu, kalau hal-hal gaib tu banyak dipusakai oleh Ibnu Abbas, kan? Abdullah bin Abbas, kebanyakannya lah. Ataupun Sayyidina Ali, yang barangkali Sayyidina Ali sejak kecil sudah mengenal Islam. Jadi sesuai lah bahawa Sayyidina Ali itu menyimpan rahsia-rahsia, maksudnya dari si alam gaib begitulah. Jadi untuk merasai, untuk pergi ke alam gaib itu sebenarnya ada disiplin ilmu. Cuma jangan tertipu, jangan tertipu dengan kasab begitu. Ada yang kasab daripada jin korin, ada yang kasab peringkat jin saja. Ada yang kasab pada peringkat barangkali tinggi sedikit alam bunian. Ada yang kasab pada peringkat malakut, alam malakut. Ada yang kasab sampai peringkat lagi banyaklah alam jabarut dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya peringkat tinggi yang tak sesuai untuk saya bincangkan di sini. Namun untuk kasab rasa, kasab bau, kasab pandangan mata dan sebagainya itu perlu berguru lah. Perlu berguru. Adik tak boleh mempelajari ilmu laduni ini ataupun ilmu Morogo Sukma, orang kata scan dan sebagainya ini tanpa berguru. Takut nanti sesat, sesat, tak ada petunjuk, mesti ada guru. Wallahu a'lam. Azman Osman dekat Facebook ada soalan. Ya. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Ibu saya selalu sakit kepala, boleh dikatakan tiap-tiap hari dan sentiasa ada penyakit lupa. Adakah salah satu gangguan berdasarkan pengalaman pengubatan tuan? Umur 70-an. Yang pertama, kalau lupa tu memanglah faktor usia lah kan. Ya, sebab kita pun lupa kan. Itu faktor usia lah. Yang kedua, memang biasanya kita kena cek. Maksudnya kalau sekadar jawapan umum saja, memang tidak lari daripada gangguan jin korin, tidak lari daripada gangguan saka warisan, dan sisa-sisa ataupun aura najis saka, kotoran ataupun racun saka itu mungkin masih lagi dalam jasad ibu tuan lah, yang barangkali tidak dapat di-clearkan 100%. Maksudnya begitulah. Jadi saya rasa itu gangguan saka warisan lah. Ataupun kita kena cek lah sama ada ibu itu dulunya pernah belajar sesuatu disiplin ilmu. Kadang-kadang ilmu apa nak panggil pemikat, muka kan, cantik dan sebagainya. Jadi kita kena cek lah. Cuma jawapan saya yang umum begitulah. Memang ada campur tangan saka warisan yang barangkalinya auranya masih lagi mendarah daging dalam dirinya yang perlu dipisahkan. Kalau boleh tuan boleh hubungi sewaktu live lah, InsyaAllah hari Sabtu ke begitu. Allahu a'lam. Ada soalan dekat TikTok. Okey, di TikTok. Kebun hang sayur. Oi, hang sayur.
Salam Tuan. Waalaikumsalam. Apakah perbezaan bunian dan jin Islam yang biasa? Adakah mereka campuran jin dan manusia? Beginilah. Kalau perbezaan mungkin dari segi dari segi penampakannya lah. Kerana bunian dengan jin yang pengalaman saya yang rata-rata kita telusuri, yang saya masuk ke alam bunian, rata-ratanya bunian ini boleh katakan 90% beragama Islam dan kehidupan mereka seperti kehidupan kita. Seolah-olah kalau kita masuk ke alam bunian, kalau ada pengalaman lah tuan-tuan dan puan-puan, seolah-olah tuan-tuan akan kembali ke umur seolah-olah kampung 60-an dululah. 60-an, 50-an, lebih kurang begitulah maksudnya. Itu alam bunian alam bunian. Kalau mengikut tafsiran saya, bunian ni ada 7 kayangan begitulah. Tapi barangkali ada mungkin saudara-saudara tak setuju juga dia kata. Sebab ini susah dia nak cakap. Sebab alam begini ni susah kita nak diterjemahkan dalam bentuk maujud. Macam otak kita ni mesti ada sebab dan akibat. Otak akan menolak. Begitu sistem sains akan menolak. Mesti ada asbab baru ada akibatnya. Tak boleh akibat aja. Begitulah. Itu alam bunian lebih cantik gitulah, lebih bersih. Berbanding alam jin yang kotor. Dan alam jin ini rata-ratanya memang kotor lah. Memang kotor. Dan alam jin ini mudah ditembusi oleh pesakit, oleh maksud masyarakat kita mudah ditembusi. Orang maksudnya kasab jin ni memang tuan-tuan akan bermula penampakan alam jin. Alam jin ni alam kasar sedikit dia punya molekul dia. Alam bunian ada halus sikit. Begitulah. Oleh sebab itu contoh pakaian-pakaian kita sebenarnya kalau kita tengok dulu baju kebaya, apa lagi? Baju kurung campur tadi perempuan tu pakai baju apa Melayu baju kurung apa? Kebarung baju campur. Kebaya campur baju kurung. Baju kurung. Itu sebenarnya orang-orang dulu mengambil ilham daripada bunian yang maksudnya yang sering mereka berurusan. Dengan erti kata lain, nenek-nenek moyang kita dulu memang barangkali lebih dekat alam bunian daripada alam jin. Begitulah. Alam bunian memang cantik tuan-tuan. Bukan cantik apa? Gadis-gadisnya cantik, rupawan. Sebab itu kalau ada orang pergi ke alam bunian, alamak, susah nak cakap. Tapi pengalaman lah, ni pengalaman bunian ni kan. Dia kalau contoh ni pengalaman lah bila kadang-kadang alam bunian tu di belakang dapur je. Kadang-kadang di belakang mungkin tak sampai 20 tapak dah sampai dia. Maksudnya alam bunian ni berkongsi dengan alam kita. Biasanya bunian tu di belakang lah. Jarang lah di depan halaman rumah. Biasanya di belakang rumah. Jadi apabila kita termasuk ke alam bunian kan, kadang-kadang kita nampak ada satu gadis di luar. Dia senyum-senyum dengan kita. Alam bunian ni sopan santun. Sopan santun dia malu-malu begitu. Jadi kalau kita panggil, mari. Dia datang, dia senyum-senyum. Tetapi apabila diketahui oleh ayahnya, kita nampak yang pertama, ayahnya tu mungkin dalam 400 meter dari tempat kita. Dari pandangan lah. Tak sampai 2 saat, sap, tiba-tiba di depan kita. Nampak tak dia kelajuannya alam bunian tu? Dia tanya, apa hajat nak? Dia dengan sopan santun lah. Dia ada apa nak? Baliklah. Dia kata kadang-kadang dia nasihatkan tu. Kadang-kadang janganlah. Anak ni tak sesuai. Begitulah. Dia biasa dia begitu. Jadi tak payahlah nak balik. Begitu. Dia bukannya menculik. Jaranglah kalau bunian menculik. Kecuali kalau kita buat hal dengan bunian. Bukan menculik. Ditahan di alam dia. Adalah yang mendakwa orang individu yang masuk alam bunian, tak nak keluar dan sebagainya. Bukan tak nak keluar. Di sana lebih damai lah. Tak adalah bunyi muzik rock. Di Purple pun tak ada lagu sana. Dia lagunya lagu-lagu yang mendayu, yang slow harmoni. Begitu.
Itu sedikit alam bunian. Okey, masih lagi di alam bunian Khalifah. Bukan alam gaib lah. Rizal Tilam Hotel. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita boleh melihat makhluk gaib, Ya. adakah makhluk itu tahu kita boleh lihat dia? Betul. Tak payahlah, sebagai contohlah. Tuan pergi ke kedai. Ada satu badan sado di ujung kedai itulah, tengah makan, kedai mamak, minta maaf kedai mamak lah. Tuan asyik-asyik tengok dia. Dia tentu marah. Tapi kalau tuan-tuan kalau buat pura-pura tak tahu, maknanya jin tu tak tahu. Maksudnya di kehadiran tuan-tuan. Jadi dengan kata lain, kalau maksud apa soalan tadi tu? Soalan dia, jika kita boleh melihat makhluk gaib, adakah makhluk tu tahu kita boleh lihat dia? Yalah, kalau tuan-tuan biasa melihat dia. Kalau tuan tak melihat dia, tidaklah dia tak perasan. Maksudnya dia tak perasan kita melihat atau tidak. Kecuali kalau kita tengok tepat. Memanglah. Contoh kita nak tahu orang tu buta atau tidak, dia tengok kita tepat. Kalau tengok CP je, ini bukan ni buta ni orang ni. Walaupun pakai cermin-mata spek hitam, sebagai contoh lah. Jadi kata lain, sebagai contoh lah, ini yang berlaku pada pesakit lah. Di mana pesakit ni lelaki, dia ada kebun lah. Pada maghrib-maghrib, apabila dia balik dari kebun ke begitu, dia nampak satu perempuan yang rambut terurai, puteri lah, di tepi di tepi perigi kebun. Apabila dia tengok saja, balik dia terus demam. Dia tak tegur, dia tampak terlihat begitu, dia balik. Balik dia demam dan malam tu meracau. Apabila saya meruqyahnya lah, saya panggil bunian itulah. Bermakna bunian itu sebenarnya macam satu yang kesalahan besar bagi alam bunian sekiranya dia dilihat oleh manusia. Satu kesalahan besar tu. Itu kanun seksaan jenayah tu. Dari istilah alam bunian lah. Oleh sebab itu, dia cuba melupakan, menarik memori lelaki tadi supaya dia tak ingat dan sebagainya. Kalau boleh dia menjadikan gila. Begitu. Jadi ini bermakna, kerana apa? Dia melihat jin tadi. Kalau dia jalan, dia tak melihat puteri itu, dia buat tak tahu, jadi buat tak nampak. Itu tak akan berlaku. Maknanya dia tengok, dia nampak. Begitu. Allahualam. Kanjeng Ratu Zita dia setuju yang Khalifah bagi tahu bunian bukan penculik. Ya. Wah, ini mungkin dia ada Kanjeng Ratu Zita. Wah, Kanjeng Ratu Zita ni mungkin ada pengalaman berkongsi dengan bunian. Dekat Facebook ada satu soalan. Ya, ada dua soalan lah. Ya. Soalan pertama daripada Arifudin Arif. Ya. Saya ingin tanya Khalifah, apakah maksudnya hijab tubuh badan dan adakah sama dengan hijab mata? Ini istilah tuan-tuan, istilah yang tidak ada dalam sudut maksud hijab tubuh badan. Hijab ini ialah kita kena faham, hijab ini ialah sesuatu yang terselindung. Apabila hijab itu dibuka, maka terbukalah sesuatu yang terselindung. Seringkali hijab ni digunakan untuk antara kita dengan Tuhan. Ya Allah, bukalah hijab, maksudnya kita ni ada dihalangi oleh, yalah barangkali kalau kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah tentulah Allah itu bukanlah makhluk dan sebagainya. Ataupun hijab kita dengan alam gaib. Ataupun sedang bazra, ataupun satu dinding. Itu pun dia akan hijab. Sebab itu kubur mayat di dalam kubur pun kena belasah, kita tak dengar, kecuali Nabi dan para sahabat. Ada hadis di mana Nabi mendengar seorang yang sedang diseksa kan, kerana dia tidak beristinja lah. Jadi Nabi kan ada contoh yang diambil pelepah kurma dan diletakkan di kubur ni, semoga pokok ni bertasbih dan mengurangkan, bukan menghilangkan, mengurangkan siksaan tadi. Ini bermakna hijab itu hijab pandangan mata. Kalau hijab yang hijab jasa ni, itu ialah istilah lah. Maksudnya kalau saya hijab istilah apa, bugil ke apa dan sebagainya, kita tak tahu itu istilah, konsep. Kalau hijab yang mata tu, begitulah maksudnya. Allahualam. Di Facebook Sophia Bella,
Oh, Bella. Khalifah, bolehkah Khalifah buang susuk emas di badan makcik saya? Kalau boleh, saya mau bawa Khalifah pergi tempat kami. Alamak. Di mana tu? Di gua manakah? Beginilah Bella. Boleh, insya-Allah. Saya kata boleh. Dengan izin Allah, insya-Allah kan. Maksudnya boleh. Itu susuk ni gini, sesuatu yang dimasukkan, contoh sihir, sesuatu yang dimasukkan kepada satu jasad. Ni jasad yang sihat, diambil satu unsur sihir dimasukkan, maka kita boleh keluarkan. Ataupun macam tadi tu susuk dimasukkan, insya-Allah boleh dikeluarkan. Cuma kita kena tahu tahap susuk itu, adakah makcik dia Makcik dia. Makcik Bella tu sudah terlanggar pantang. Kalau susuk ni banyak pantang dia, bergantung pada jenis susuk. Ada yang tak boleh lalu bawa rumah, ada yang tak boleh lalu bawa ampaian jemuran kain tu. Ada yang tak boleh makan tebu hitam, ada yang tak boleh tak boleh makan pisang emas. Banyaklah banyak jenis. Jadi kita kena siasat. Siasat dulu. Ataupun tak boleh makan apa tu, bunga kantan Bunga kantan. bunga kantan bukan. Bunga apa? Bunga yang di tempat jantung pisang tu. Ada bunga putih-putih tu. Apa saya pun tak tahu apa tu istilahnya. Itu pun tak boleh makan jantung pisang dan sebagainya. Jadi kalaulah susuk itu sudah terbatal, maka tengoklah keadaan. Ada yang saya telah buang susuk itu telah menjadi contohnya dia masukkan susuk seperti jarum pendek lah, lebih kurang dalam 2 cm atau 1 cm yang wujud. Itu sakit lah. Kerana dia telah melanggar melanggar pantang. Jadi benda itu sedang mewujud. Jadi itu sakit. Itu boleh jumpa doktor pun boleh, tak masalah. Tapi kalau masih aktif, maksudnya susuk itu akan mengalir mengikut darah. Jadi sebab itu kalau susuk kebal contohlah, kalau kita dicocok dan sebagainya, tidak ada apa-apa kerana dia masih aktif mengikut darah lah. Dan terutamanya tangan mana yang diisi. Kalau tangan kanan hanya kebal begitu. Itu boleh dileburkan. Boleh insya-Allah. Boleh dileburkan. Kena jumpa saya lah. Tapi dia nak bawa ke mana tu, janganlah. Nanti kau culik aku pula nanti. Taklah. Boleh datang ke mana ni? Ke Madrasah Al-Madinah pada hari Ahad ini, insya-Allah. Hari Ahad pukul 11 ke begitu, 10.30 11 hingga pukul 2 petang lah. Bawalah makcik itu, kalau segan boleh secara peribadi jumpa saya begitulah. Maka saya akan buat rawatan bukan di hadapan orang ramai kerana ini maklumlah aib kan, kita kena jaga juga. SOP prosedur rawatan begitulah. Dekat Facebook ada soalan daripada Jwidaji Syam. Okey. Kalau makhluk tu muka dia macam duit siling 50 sen, apakah dia makhluk jin atau orang halus? Makhluk 50 sen. Tengok fikir. Apa dia, muka dia sekeping ke begini? Oh ya, mungkin sekeping kot maksud dia. Tak gini, masalahnya pandangan tuan ni yang bertanya, tengok dia punya kasab tu, adakah kasab sempurna ke? Contoh kasab, sebab yang melihat ni bukan mata ya tuan-tuan. Kasab ni kita boleh melihat alam gaib yang sebenarnya adalah basirah kita, kolbi kita yang melihat, bukan mata. Oleh sebab tu orang kasab walaupun ditutup dia akan nampak juga kasabnya itu. Yang tu yang pertama. Yang kedua, jin ni banyak hela dia boleh menyerupai apa-apa jua yang dia inginkan. Jadi di situ banyaklah. Dia kata apa lagi tadi? Adakah yang dia nampak tadi tu macam duit siling 50 sen, makhluk jin atau orang halus? Tapi macam sama aja ni. Sebenarnya tafsiran jin tu semua makhluk halus, makhluk halus. Makhluk halus tu istilah orang Melayu lah kan. Kalau saya makhluk halus tu malaikat. Sesuatu yang halus yang tak nampak. Jadi makhluk mikro kan. Ataupun apa tak tahulah cerita. Tapi senang cerita, makhluk dalam di dunia ini ada tiga sajalah yang ciptakan: jin, manusia dan malaikat. Jin, manusia dan malaikat. Jadi saya katakan jin tu dikatakan makhluk halus lah yang susah nak nampak. Okey, soalan di TikTok daripada Marshmallow 78. Oh, ni
Mas Melo. Pemberi soalan tegar ni. Apa dia? Assalamualaikum Tuan Khalifah. Waalaikumsalam. Soalan saya, macam mana nak buang sihir jika kedai disihir guna tanah kubur? Beginilah. Yang pertama, kalau ikutkan, boleh menggunakan minyak lah. Senang cerita pakai minyak lah. Saya gunakan minyak yang paling ringkas, paling senang. Beli minyak ni di Shopee. Type saja Khalifah Sari Sapa. Di Shopee saja. Jangan beli di tempat lain. Saya tak bertanggungjawab. Di Shopee di Shopee saya memang ada iklankan. Dan bila dapat tu kan tuan boleh spray lah. Menggunakan spray ni, masukkan minyak ni. Mungkin kalau yang untuk binting ataupun memusnahkan kesan sihir, mungkin dalam satu botol lah. Kita masukkan dengan air ni, maka kita spray. Dan spray kalau tengok di luar lah. Kalau macam ini kedai, tengok di mana lah. Biasanya penyihir akan menggunakan medium dia, bahan-bahan sihir itu biasanya di penjuru lah, biasa penjuru. Kalau yang kerap dilakukan, biasanya dia tabur air lah, yang paling banyak digunakan menyirami air kawasan tuan tu lah. Air orang mati lah, air apa mati aksiden lah, macam-macam lah. Yang disiram di situ. Ada pun diletakkan tanah kubur dan sebagainya. Jadi apabila air yang telah bercampur dengan minyak saya tadi, alhamdulillah, insya-Allah minyak tadi akan meleburkan dan meleburkan ilmu sihir tadilah. Itu cara dia. Yang kedua, kalau tuan tak cukup ilmu, jangan memegang bahan sihir kerana nanti akan kena pada jasad tuan, begitulah. Ada yang bertanya, Khalifah asal dari mana? Nama dia Neo Pawang Diraja. Wow, Neo Pawang Diraja. Saya Neo, tuan, saya berasal dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Mak saya bangsa Jawa, dari keturunan lah, daripada Demak begitu, dan bapa saya orang Jawa juga, keturunan dari Ponorogo lah. Kalau tuan-tuan, sebenarnya adik-beradik saya pun ada sedang giat, macam kakak saya lah, kakak saya Saima tu yang tinggal di Parit Bingan tu, Parit Bingan Tengah begitu. Dia cakap alhamdulillah orang kampung saya rupanya, dia cakap. Ya, Tak tahu. Oh, ya ke? Jadi bergiat dengan dunia macam wayang kulit, kuda kepang yang maksudnya tidak ada seru-seru lah. Macam wayang kulit, yang tu semua itu sekadar seni warisan Jawa tu sajalah. Begitu. Ada yang nama dia Syed Azizul. Ya. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Cincin Khalifah tu cincin batu apa? Ni dia ni. Oh, ni bagus soalan tu. Ini saya pun tak tahu, tapi saya beli di tuan-tuan pergi ke yang saya beli ni jujur lah, di Wisma Merdeka, Kota Kinabalu, Sabah. Pusat beli belah lah. Di Luang Legar tu adalah apa tu, dia jual yang batu-batu dari China ke tak silap saya ni. Minta maaf lah, dari China ke apa. Ini batu lah. Namun batu ni ada kualiti lah. Sejak saya pakai mungkin dah hampir setahun lah kot. Masih lagi keras lah, batu ni keras. Ini cincin lah. Cincin yang saya beli. Bukannya dari mana tuan? Daripada supermarket ni. Tapi yang ada kualiti. Barangkali yang ada kualiti sikit. Harga dia RM180 saya beli ni. Masih kekal. Cuma yang pentingnya tuan-tuan, seperti handphone bah, yang pentingnya ialah SIM cardnya dan juga top upnya tu berapa. Nampak SIM card apa handphone kapcai lah, tapi dalamnya beribu-ribu. Itu yang bagus. Maksudnya di sini apa juga boleh diisi. Yang penting buat pengisian lah. InsyaAllah. Contohlah. Contoh sebagai apa khasiat cincin saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekiranya kalau barangkali lah kalau orang pingsan sebagainya kan, ambil cincin saya ni, letakkan di hidung dia, insya-Allah dengan beberapa detik dia akan sedar. Jangan kata tu syirik Khalifah. Sabar dulu. Sama juga Imam Ahmad Hanbal yang membagi terompah dia. Ini saya bagi cincin terompah Imam Hanbal boleh menyembuhkan tukang masak perempuan yang boleh katakan yang pembantu rumah raja kan.
Menggunakan capal Imam Hanbal. Jadi di sini maksudnya bukan percaya capal Imam Ahmad Hanbal boleh menyembuhkan kerasukan dan sebagainya, menghalau jin. Bukan cincin saya ni boleh, tapi dikatakan tadi dengan izin Allah. Ini konsep yang harus kita fahami, kita benar-benar kita cermati, supaya jangan menuduh ini syirik al-khalifah percaya dengan cincin. Jangan. Nabi Musa AS dengan tongkat. Kenapa Allah tak kata wahai Musa pukulkan tanganmu ke laut, ke tepam? Kenapa Allah kata wahai Musa pukulkan tongkatmu? Maksudnya di sini ada sebab dan akibat. Sesungguhnya sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Fahamkan maksudnya? Jangan dikata percaya dengan cincin, tidak. Ini sunnah Nabi pakai cincin. Tapi jujurlah, saya bukan bergantung pada cincin, jujurlah. Saya meletakkan telapak tangan saya sajalah. Saya meletakkan telapak tangan saya. Kalau tuan-tuan tengok YouTube saya, tangan saya ni ada kalimah, boleh nampak ke di sini? Kalimah lamha, mana boleh nampak ke? Alif lam sini alif tuan-tuan. Ni nampak alif. Ni ada alif ni. Nampak kan? Ni saya kata bukan sila, ni alif. Ni alif. Yang di sini boleh nampak tak? Di sini kalau nampak boleh, sini ada lam ha. Nampak kat situ? Lam ha. Ada kalimah tu di sini ni. Lam ha. Kalau tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube saya. Sejak ini alhamdulillah saya kata tuan-tuan dan puan-puan, kalimah ini memang alhamdulillah adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya lah. Kalau sini memang ada lah. Di sini boleh nampak tu kalau alif tu. Cuba tuan-tuan boleh tengok di YouTube saya. Memang alhamdulillah, bukan saya nak tunjukkan saya ni hebat, tidak. Kita berkongsi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Ada soalan lain? Ada soalan daripada Hakim Fitros. Nama dia. Dia accident. Lepas tu tangan kiri dia lumpuh. Ada yang memberitahu bahawa dia accident tu terlanggar bunian. Jadi dia nak minta pencerahan lah. Gini, ini kena siasat lah. Saya terpaksa jadi polis trafik gaib lah. Tak, gini, kalau secara live kita boleh panggil, kita boleh soal siasat, betul tak? Ini hanya sekadar yang kerap, maksudnya yang konvensional, yang biasa berlaku lah. Jadi rata-ratanya saka warisan. Jujur saya katakan, saka warisan yang penyebab utama kemalangan jalan raya. Bukan maksud saya, bukan minta maaf, saya tarik balik lah. Bukan penyebab utama kemalangan jalan raya. Maksudnya ada sesetengah kemalangan itu mungkin faktor utamanya ialah saka warisan. Saya kata saka warisan. Contohlah saka warisan, dia boleh mematikan enjin kunci itu, Swiss. Saka warisan, dia boleh tiba-tiba tayar itu meletup dan sebagainya atau dan sebagainya. Itu memang berlaku. Sebagai contoh lah, sebagai contoh, ada pesakit yang menumpang kereta baru beli ni tuan-tuan. Baru beli kereta. Bila dalam perjalanan kereta tu boleh meletup, dia punya radiator tu air. Wahal baru lagi rosak. Apa yang disebabkan? Saka warisan, supaya dia jangan datang jumpa saya. Ini saka warisannya kerja ni. Jadi rata-rata memang ada kemungkinan besar disebabkan oleh saka warisan. Ni tengoklah kalau saka warisan kita lagi pro dulu. Tengoklah macam mana dulu digunakan, kalau kebal ke dan sebagainya, macam-macam kan. Api pun tak boleh membakar kulit dan sebagainya. Itu saka jenis inilah yang kerap yang memberi impak kepada pewaris-pewarisnya, begitu. Okey. Soalan daripada Syed Azizul. Okey. Alam bunian tak sama dengan alam jin kan, Khalifah? Betul. Cuma kedua-duanya dalam kategori jin. Kita ingat dalam surah Ar-Rahman, Allah menyatakan bahawa sesungguhnya jin itu berasal dari lidah api. Jadi dengan kata lain, memang jin itu, spesies jin itu daripada api lah. Oleh sebab itu sifat api itu membakar, panas. Sebab itu jin dalam jasad memang panas. Atau jin berdekatan dengan kita pun rasa panas. Oleh sebab itulah, minta maaf,
jin tu tidak sesuai duduk satu rumah dengan kita. Salah satu mesti pergi meninggalkan rumah tu, sama ada jin meninggalkan atau kita meninggalkan. Sebab zatnya itu daripada api. Okey, memang dari segi erti kata kehidupan jin dengan bunian memang tak sama seperti yang saya jelaskan tadi. Cuma dari segi asal usul sama. Jin itu satu saja. Bahkan iblis Azazil yang menghasut, yang mengeluarkan Nabi Adam pun daripada api. Allah menyatakan daripada bangsa jin. Ada orang kata jan dan sebagainya. Okey? Allahu a'lam. Soalan di TikTok, Mizi. Mizi. Bukan Mizi tu Bukan. Apa beza keturunan dengan Saka? Mohon pencerahan. Alamak, keturunan. Keturunan tu ialah sesuatu yang diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi yang berikutnya. Itu keturunan. Manakala apa Saka? Saka. Saka ialah sejenis jin yang digunakan oleh seseorang sebagai pembantu, sebagai sesuatu yang boleh memenuhi hajatnya. Sebagai contoh, jin hantu raya digunakan oleh orang-orang dahulu menjaga kebun. Jin hantu raya digunakan untuk menjaga rumah. Jin hantu raya juga digunakan orang dulu untuk menjaga keselamatannya. Begitu. Itu maksudnya. Dan apabila si tuannya tadi telah meninggal dunia, maka hantu raya tadi akan mencari pewaris tuannya tadi itulah. Itulah berlakunya saka warisan. Senang cerita, hantu raya warisan. Kalau bagus, kalau nenek moyang kita ada warisan harta, bagus. Harta ismin luar negara. Di Kongostan, Pakistan, Gostan. Dia kata dekat-dekat dengan negeri setan, dia kata dia. Di setan Ismail Raja pun ada. Hutang. Begitulah tuan-tuan. Allahu a'lam. Gurau-gurau ya. Serius pun tak boleh guna ni. Alam jin ni takut dia orang kata ni. Kita gitu sajalah. Ya, ada soalan lagi? Ada soalan daripada Istighfar Pendosa. TikTok. Okey, TikTok. Assalamualaikum warahmatullahi Tuan Khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa pandangan Khalifah? Saya selalu nampak ayat-ayat Al-Quran di awan. Begini. Saya ke atau sekitar saya pun nampak. Dia ada dua. Ada dua situasi itu berlaku. Sekiranya tuan nampak dan sekitar tuan nampak, itu adalah benar-benar wujud. Benar-benar wujud. Maksudnya itu tanda-tanda di ufuk-ufuk langit. Allah menyatakan tanda-tanda kebesaran Allah tu di ufuk-ufuk langit. Itu dalam Al-Quran Allah disebut. Itu memang ada. Kadang-kadang saya tengok. Adalah tengok kalau di TikTok kadang-kadang dia orang edit dan sebagainya. Tapi situasi itu ada dikabarkan dalam Al-Quran. Tanda-tanda ayatina di ufuk-ufuk langit. Itu memang ada. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, apa dia kata lagi? Dia nampak ayat-ayat Al-Quran di awan. Yang kedua, kalau anda seperti Ratu Ulung Agung, kasabnya telah dibuka dengan boleh katakan kasab Rabbani, kasab yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, memang bukan di awan saja tuan-tuan. Di kolbi saya pun tuan-tuan boleh nampak. Kalau tuan-tuan kasab Rabbani, detik sekarang ni tuan-tuan boleh nampak di kolbi saya. Apabila saya tarik bagaimana ayat-ayat Quran dan sebagainya, itu semua memang bagi orang kasab tu biasalah. Sebagai contoh, wali-wali dululah. Wali-wali dulu tak ada SMS tuan-tuan. Jadi bagaimana cara? Dia akan tulis, ini contohlah. Dia biasanya kata Bismillahirrahmanirrahim. Dia nama gelaran alam wali lah. Contoh Khalifah Sari Sapar. Okey. Mohon hadir sidang pada 27 Rejab. Contoh. Jadi wali itu akan begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mesej tadi akan tap. Apabila wali yang ditujukan itu tadi dengan mesej tadi itu, dia akan ternampak ayat depan dia. Tengah zikir tiba-tiba ting, dia ada isyarat lah. Kadang-kadang lampu menyala, lap gitu. Jadi dia tengok, ada mesej lah. Dia baca lah. Biasa tulisan tu bahasa
Jawi Arab yang tulisan emas lah. Ratu ada pengalaman lah kan. Macam mana tulisan emas. Yang Ratu baca biasanya begitu. Sebagian juga Ratu melihat di dada saya ini tulisan. Sebagai contoh, sekiranya lah Allah contoh memberi jawapan kepada doa saya. Contoh, ya Allah, sesungguhnya aku mohon pertolonganmu, berilah, sesungguhnya kau memberi taufik dan hidayah dan petunjuk. Kaulah hak dalam segala hak yang maha hak, tunjukkanlah kebenaran. Maka kalau jin itu menipu, apabila saya mohon pada Allah, Allah akan menunjukkan menulis jawapannya itu secara macam mana tu? Cuba terangkan sedikit supaya Ehwan tahu apa ni? Follower tahu biasanya tulisan apa? Tulisan Jawi. Dalam macam mana? Ada yang bentuk keemasan pun ada. Ada bentuk keemasan lah. Selalunya bentuk keemasan. Yang di dada saya. Jujur saya kata, itu memang jawapan Allah. Kerana ingat, dalam Quran tidak layak bagi manusia untuk berbicara langsung dengan Allah. Itu tidak layak. Kecuali dalam Quran tersebut dinyatakan melalui hijab atau melalui wahyu dan sebagainya. Kalau wahyu tak mungkin lah, sebab saya ni bukannya Nabi. Dan tidak. Jadi hanya melalui utusan tadi itulah. Begitu juga sebenarnya tuan-tuan berdoa kepada Allah. Ya Allah, bantulah aku, ya Allah, bantulah aku, mohonlah, perkenankanlah. Sebenarnya itu jam juga Allah turunkan dalam bentuk tulisan seperti saya tadi. Cuma tuan tak nampak. Sebab Allah akan menepati janjinya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku kabulkan doamu. Memang Allah kabulkan. Yalah, ya Allah Tuanku, luluskan, berilah rezeki padaku hari ini. Allah dia kata, wahai hambaku, dengan rahmatku yang mencurah-curah, dengan barakahku dan ketaatan kepada diriku, maka aku akan hadiah kau pada akhir mungkin akhir hari ini akan kutitipkan kepadamu sekian begini. Dia ada bagi jawapan. Allah bagi jawapan spontan. Cuma kita tak nampak. Tuan-tuan tak nampak. Tiba nanti lepas maghrib tiba-tiba Assalamualaikum. Salam, ada apa? Inilah dulu saya ada hutang kau begini, bapak kau ada hutang dengan saya gini. Inilah dapatlah 1,000 lebih. Contoh. Ada makhluk yang hantar. Begitu. Sebenarnya Allah jawab. Sebab itu kalau tuan-tuan, itu katakan kasab Rabbani dipanggil. Kasab daripada Allah. Allahualam. Soalan dekat Facebook. Ya, di Facebook. Daripada Janatul Firdaus. Wow, nama bagus. Saya nak tanya, kalau mimpi seorang budak kecil serang saya dengan lempar sesuatu banyak kali, lepas saya turun tangga dengan ada kotoran di tapak kaki itu, tanda sihir dihantar lagi ke Khalifah. Saya nak memastikan sihir atau tidak, tak boleh cakap. Seperti kata tadi, mimpi. Mimpi ni banyak asbab. Tapi rata-ratanya sihir dia jarang menggunakan macam budak-budak tu. Tidaklah. Biasa sihir dia jin yang ganas. Sihir ni jin-jin penyihir-penyihir dibantu oleh jin-jin yang sasa, sodo, perkasa. Kalau saya panggil pun tengok, kalau dipanggil jin sihir, tak nak mengaku. Tak nak, saya kata kalau saya perintahkan dia nak lawan lagi. Tapi kalau puan tadi bertanya tadi, jin anak itu barangkali jin tu marangan tuan lah. Dengan puan mungkin. Budak-budak tu maksudnya tu biasanya saka warisan lah. Ataupun jin yang sama-sama duduk satu rumah dengan tuan-tuan. Dengan puan lah. Sebagai contoh begini. Satu rumah, ada dua rumah. Ini umpamanya sebelah ni rumah jin, ni rumah tuan. Jadi dalam rumah tu ada rumah. Oleh sebab itu, saya pernah kita buat dengan Ratu di tingkat 4 kan. Di mana dalam rumah itu ada rumah gaib. Dan rumah gaib itu ala Ratu berceritakan arah Rom Ya, yang kan dia style British punya. British lama punya. Itu jangan tanya saya kenapa British pula zaman dia, adakah jin British? Tidak. Itu susah nak cakap alam gaib macam mana. Itu ialah saya bukan itu, saya lebih kepada menyelesaikan masalah, bukannya membuka rahsia gaib kan.
Cuma saya katakan pengalaman saya, dalam rumah tersebut ada rumah. Cuma beza yang saya ingat, kalau tingkap tu ada tingkap lah. Cuma tingkap yang original, langsir begitu, tingkap gaibnya, dia macam bentuk British Lama lah, lama. Ya. Lama. Cuma dapur masa itu tak sama. Tidak, berlainan. Cuma tuan rumah tu kata, malam-malam dia boleh dengar orang masak. Minta maaf, yang penghuni itu bukan Islam. Minta maaf, bukan Islam. Ini pengalaman saya. Jadi dengan kata lain, ini susah nak cakap. Betul tak? Betul. Begitulah tuan-tuan. Allahu'alam. Ada soalan dekat Facebook juga. Jewidah G. Syam. Ya. Khalifah, ada lagi soalan saya. Okey. Kalau sesuatu benda aku masuk dalam Apa? badan... Benda apa? Benda aku? Khalifah, ada lagi soalan saya. Kalau sesuatu benda aku masuk dalam badan kita dan tangan sambil mendayung, apakah itu saka atau bunian? Yang Soalan pertama, dia ni soalan tu saya tak faham. Saya tak faham soalan tu, tuan-tuan. Boleh bagi dipermudahkanlah. Ayat itu salah dari segi frasa tu. Itu kalau ayat tu frasa nama, frasa kerja. Tapi ni tak ada frasa. Kita skip lah soalan Okey, soalan lain lah. daripada Hak. Okey, Hak. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. 2 hari lepas saya bermimpi. Ya. Saya kencing kawasan lalang-lalang, kawasan hutan sikit lah. Okey. Semasa saya kencing tu, pokok besar berdekatan bergoncang. Digoncang oleh jin Ya. sambil dia ketawa. Jadi lepas tu dalam mimpi saya, cakap sekejap, saya ambil minyak kalipah sari sapar tu, saya gosok di tangan sambil baca ayat 97 dan 98 surah Al-Mu'minun. Saya hembus ke arah atas pokok. Lepas tu ada seorang lelaki di belakang saya cakap, "Puh, hancur jin tu." Oh, gitu ke? Ya. Ada jin lain yang terkena pun pecah-pecah muka dia. Dalam mimpi tu saya tak nampak, hanya boleh dengar suara dan tengok pokok digoncang. Apa tafsiran tu? Okey, begini tafsirannya. Saya tak tahulah kalau sama ada tuan yang bermimpi ini benar-benar telah memakai minyak saya. Itu kita tak tahu. Kalau boleh jawab, adakah dia benar-benar pernah memakai? Dia memang Memakai. Pengguna lah. Pengguna. pengguna. Okey. Apabila saya katakan tadi, sebagai contoh, saya rujuk kepada yang tadi itulah. Apabila tuan-tuan telah menggunakan minyak saya, seperti kita katakan tadi, semua sukma tuan-tuan, apabila mandi sukma tuan-tuan akan diseliputi oleh aura minyak ini. Minyak saya, minyak kalipah sari sapar ni. Dengan kata lain, ketujuh-tujuh sukma tuan akan diselubungi oleh satu lapisan putih keemasan, ada kehijau-hijauan oleh aura minyak ini, minyak saya. Oleh sebab itu dalam mimpi, kemungkinan besar Allahu'alam jaranglah sukma tuan-tuan dipegang dan sebagainya. Apabila bergegar tu disebabkan oleh aura, ini dalam mimpi tu maksud aura sukma tuan-tuan tu memberi kesan kepada jin di mana saja tuan-tuan berada. Sebagai contohlah. Jadi dengan hal itu alhamdulillah teruskan dengan minyak saya ini dan ingat bahawa yang ialah dengan izin Allah bahawa dengan mukjizat dia bagi tahu sebelum tidur malam tu saya sapu di muka, dada kiri, di kedua kening. Betul. Kening begini begini itu nak tambah satu lagi tuan. Tak apalah. Ini sebagai asbab, Namun dengan di sisi Allah sebenarnya tuan-tuan. Ni sebenarnya ilmu tuan-tuan. Ilmu ni kalau boleh maksudnya kadang-kadang kita sayang ilmu. Ilmu orang tua-tua dulu kadang-kadang sesuatu yang manfaat kepada kita. Macam saya yang belajar ilmu sekarang ni, sebagai basic memang daripada ayah saya, daripada atuk saya dan sebagainya. Namun saya create balik disiplin ilmu tu, saya buat kajian. Oleh sebab itu saya pelbagai cara saya gunakan. Contoh live, bagaimana atuk saya tak pernah dulu, ayah saya lah tak pernah merawat jarak jauh. Macam nak jarak jauh, dulu tak ada internet, dulu tak ada handphone. Jadi apabila saya ada, alhamdulillah saya sesuaikan dengan
batasan yang dimiliki oleh ataupun ketemadunan manusia, maka saya aplikasikan sesuai dengan syariat kita sekarang ini. Sebab itu saya kena kaji. Dulu saya jarak jauh, saya guna live kan, live video. Tetapi apabila orang lain nampak semua, macam membuka aib orang pula. Jadi sekarang saya gunakan secara live, maksudnya ke udara. Namun ada juga fitnah. Ustaz tu menipu besar lah. Dia kata saya telah buat rancangan sudah set dengan pesakit dan sebagainya. Banyak. Jadi walau bagaimanapun itu sebab tu saya memberi penjelasan kepada tuan-tuan bagaimana sistem ini. Bagaimana sistem ini. Namun alhamdulillah kalau maksudnya itulah semuanya ni kita mohon redha Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Okey, Allahu a'lam. Soalan dekat TikTok daripada Scary Journal Blog. Wow. Salam Tuan Khalifah. Waalaikumsalam. Isteri saya kerap bergaduh sampai paksa cerai. Marah satu macam. Apa saya perlu buat? Wow. Gini lah. Kalau tuan seorang Islam, dia beri salam kan? Gini. Yang pertama begini. Untuk peringkat awal saya cadangkan, cuba gunakan minyak saya ini. Barangkali isteri tuan ada maksudnya didampingi oleh saka warisan, ataupun tuan sendiri yang ada saka warisan yang menyebabkan isteri tuan rasa panas, hatinya tidak tentram dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, jin saka itu sebenarnya daripada api yang barangkali tidak sesuai tinggal satu rumah. Ada orang yang belajar kebal, macam-macam lah ilmu, bukan silat, saya kata bukan silat. Ini ilmu kebal atau ilmu macam-macam lah yang diambil daripada gunung mana dan sebagainya. Ada setengahnya balik rumah ada yang anaknya sakit. Ada setengahnya yang saya pernah ini minta maaf, ini bukan saya untuk yang ada satu pesakit tu yang baru saja dia membeli keris dari Indonesia lah. Dia beli keris yang dia ada kadam. Sampai rumah saja anak sulung perempuan dia terus bengong-bengong, demam dan meracau-racau. Bila dipanggil, rupanya keris kadam itu. Bukan dalam tu ada keris, ada kadam. Maksudnya kadam yang bersama-sama di dalam rumah itu memberi kesan kepada anak. Dan apatah lagi, jin ini jahat. Kurang ajar tuan-tuan. Sebab itu apabila saya sebut aja bercakap dengan jin, memang saya kasar. Bahasa saya kasar. Memang itu jenis saya. Memang kita tak boleh lembut-lembut. Macam polis cakap dengan perempat, bila kamu menembak ya tuan? Mana cakap gitu? Mesti dia kata sesuai lah. Betul tak? Minta maaf ya tuan, di mana pistol tuan sembunyikan tu? Tak ada lah. Itu nanti lain macam jadinya nanti. Maksudnya di sini sesuai dengan situasi lah. Kalau jin depan kita, sukma bomo depan kita, takkanlah kita nak berlembut. Pelempang saya biasa keluar tu tuan. Begitulah. Minta maaf tuan-tuan. Okey, ada soalan lain? Daripada Facebook, Farid Ciani. Okey. Ciani, okey. Assalamualaikum Khalifah. Saya nak bertanya, minyak Khalifah bolehkah dititis dalam air untuk diminum bagi penyakit dalam tubuh badan? Alamak, ini soalan lama juga ni tuan-tuan. Sebenarnya saya tidak mensarankan minyak ini diminum lah. Diminum tak boleh. Dia bukan untuk minum, dia gunakan untuk luaran, pemandian dan juga sapu. Sapu. Contoh saya kata tadi, kalau ada sesuatu contoh kesan sihir atau kesan kotoran saka warisan dalam jasad, maka tuan-tuan buat amalan mandi pagi petang, cuba. Insya-Allah dengan amalan pemandian tadi, aura yang di dalam jasad akan lebur. Di samping tuan-tuan membaca seperti surah Al-Mu'minun, surah Al-Mulk dan sebagainya, Ayatul Kursi, 3 kul. Lepas saja contoh ni Lepas saja baca, buka, kita tiupkan. Lepas tu buat minum. Ataupun air ini dekat dengan bacaan ayat-ayat ruqyah yang ada dalam YouTube dan sebagainya pun boleh. Jadi air ruqyah tadi akan
menghancurkan minuman yang kita minum tadi, menghancurkan aura-aura negatif yang berada dalam tubuh badan kita. Faham kan? Seleloknya maksudnya kalau saya tentulah saya cadangkan minyak inilah. Selalu sapu. InsyaAllah. Kalau tak sembuh, telefon saya. InsyaAllah. Soalan daripada TikTok, daripada Mami Check Black. Wow. Ya? Okey, nama dia lah. Aha. Assalamualaikum, saya nak bertanya, kalau Waalaikumsalam. kita bermimpi pergi ke rumah lama, apa maksudnya? Maksudnya salah satu sukma tuan. Ni nanti sekejap. Ni lelaki perempuan yang tanya tu. Perempuan. Mami Check Black Pia. Okey. Begini saya cakap ni sukma. Beginilah tuan-tuan. Sekejap ni dia. Sebagaimana saya katakan tadi tuan sukma kita apabila diambil oleh saka warisan, sebagaimana tadi saya katakan ni saka warisan mengambil sukma. Mungkin sukma ini telah diambil 10 tahun dulu, 15 tahun dulu. Dia akan pada masa itu sukma, ketika sukma puan tadi dikeluarkan, pada masa itu puan berada di rumah itu ataupun situasi latar tempatnya di rumah itu. Oleh sebab itulah sukma itu diletakkan di garis pada masa dahulu itulah. Jadi sukma puan kan masih lagi link dengan jasad. Jadi ini bermakna itulah katakan dalam mimpi itu masih lagi dihantui dengan sukma tadi. Kalau puan mengikuti rawatan saya seringkali menyuruh saka tadi bersihkan sukma. Jadi sukma yang dia akan flashback yang lama lah. Dan dia membersihkannya. Kan biasanya rumah rumah besar, contoh papan yang ada tiang, itu rumah siapa? Oh tu rumah nenek saya dulu. Maksudnya bom saka tu masih berada legal-legal di sana. Jadi saya nasihatkan puan bertemu dengan ustaz untuk mendapatkan ruqyah, untuk mengambil kembali sukma puan untuk disempurnakan dan dimasukkan kembali ke dalam jasad puan. Allahualam. Soalan daripada Adudu Boboy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baru-baru ni saya bermimpi membunuh seekor buaya dengan parang. Apa itu petanda? Petandanya sukma tuan alhamdulillah di alam gaib bukan calang-calang. Jangan tuan yang kena bunuh. Tu tak boleh. Dalam mimpi itu kalau kita kalah maknanya sukma kita kalah lah. Kan saya kata yang bermimpi itu sukma. Jadi kalau sukma 7. Maksudnya tuan di alam gaib bukan senang nak diperkotak-katikkan lah di alam gaibnya. Mungkin bukan buaya darat. Itu lain. Bunuh buaya darat Allahualam. Ni soalan dia. Ada soalan lagi? Ada dekat Facebook. Didi Ozi. Okey. Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Apa maksud bermimpi cincin yang bertukar warna bila dipakai berubah jadi warna kuning dan hijau terbagi dua? Okey, beginilah. Ini mungkin sukma ni sukma tuan memang yang pertama memang tuan ni memang minat cincin lah. Jadi saya rasa tuan memang minat cincin. Itu sebenarnya saya nak kabarkan berita bahawa sukma tuan tu melihat cincin itu dari sudut aura gaibnya. Kita kena faham batu cincin saya ni yang cincin saya ni, dia ada dua. Yang dunianya kalau ratu melihat atau orang kasar melihat cincin saya ini, dia yang aura alami, batu yang alami warnanya mungkin tertentu. Betul tak ratu? Betul. Tetapi kalau diisi dengan ayat-ayat Al-Quran, sifat dan sebagainya, kita tiupkan begitu, dia akan mengeluarkan aura yang berbeza. Maksudnya dia sudah ditukar dengan aura yang baru begitu, dengan kalimah Allah begitu. Namun kalau kristal di kedai-kedai kristal, dia ada aura yang alami lah, aura yang tersendiri. Jadi bermakna sukma tuan tu telah maksudnya melihat sesuatu peristiwa perubahan tadi itulah. Daripada alami kepada alam gaib.
mungkin diisi dengan Al-Quran dan sebagainya lah. Allahu alam. Soalan dekat Facebook Aisyah T. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak perempuan saya berusia 4 tahun. Okey. Bila malam je badan dia akan gatal-gatal, jadi bengkak-bengkak macam gegatak. Oh. Waktu siang tak ada. Doktor kata anak saya alergik kucing. Betulkah Ustaz? Begini. Sebenarnya kalau mengikut rawatan kami lah. Anak puan ni sebenarnya sejak kandungan lagi telah diisi oleh saka warisan. Bila saka warisan itu telah diisi dalam kandungan bayi, masa dia bayi dalam kandungan, bila dia keluar, maka dia akan menjadi simptom begitulah. Jadi nasihat saya, puan kena bawa ke ustaz-ustaz yang mengamalkan ruqyah lah. Banyaklah ustaz-ustaz pusat rawatan yang menggunakan Al-Quran dan hadis untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang telah diisi. Sampai 4 bulan kan? Bermakna 13 bulan sudah tu. Betul tak? Betul. Lebih kurang 13 bulan dia telah diisi dengan saka warisannya. Saka warisan. Tujuannya anak puan nanti akan dijadikan sebagai belaan saka tadi. Ingat, apabila saka telah take over dengan anak tadi, maka biasanya dia jodohnya lambat. Dia akan sentiasa dikawal oleh saka tadi. Kerana saka tadi yang menguasai, ibaratkan macam remote control. Begitulah. Bahaya tu. Allahu alam. Soalan dekat TikTok. Okey, di TikTok. Daripada Marshmallow. Marshmallow. Tadi Marshmallow tu. Ni soalan dia lagi ni. Apa Marshmallow? Assalamualaikum Tuan Khalifah. Waalaikumsalam. Batu geliga boleh diruqyah? Boleh. Batu kerikil pun boleh. Bukan kerikil, bukan apa. Batu pun asalkan batu. Cuma gini tuan-tuan. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh. Saya kata sebagai contoh. Apa yang saya cakap. Ini pun, pen pun boleh diruqyah. Sebagai contoh. Contohlah sebagai contoh kan. Apa saja yang kita pakai. Baju yang kita pakai. Contohlah. Kalau selempang yang kita buat berzikir, kita buat solat, itu adalah bukan automatik ada pengisian daripada aura zikir dan sebagainya. Itu pun ada khasiatnya sendiri. Jadi batu pun boleh diisi. Cuma saya katakan lebih baik batu yang jenis kristal dan sebagainya, batu akik yang agak keras, maka aura itu akan agak bertahan lama berbanding batu yang agak rapuh begitulah. Batu-batu yang agak rapuh. Boleh, tapi tidaklah sekuat, alang gaibnya gemilang. Kan ni kan keras gitu tuan-tuan. Gemilang lah. Begitu ibaratnya. Allahu a'lam. Boleh sebenarnya. Okey, ada soalan? Ada soalan daripada Azman Osman. Salam sekali lagi Tuan Khalifah. Waalaikumsalam. Adakah makhluk jin ni boleh mengikut gelombang current atau handphone? Tidak. Kalau berdasarkan hadis Nabi, jin boleh mengikut aliran darah. Darah saja. Sebab berkaitan dengan tubuh Adam. Kalau elektrik, dia boleh memberi energi elektrik, itu betul. Itu betul. Sebagai contoh, handphone. Kan suatu ketika dulu handphone yang kita handphone sebagai satu handphone yang kita gunakan ni kan. Handphone yang kita gunakan tu, dia boleh mematikan sistem. Betul? Dia boleh mengganggu sistem dan sebagainya. Tetapi kalau jin tu masuk dalam gelombang, tidaklah. Sebab bagi saya, makhluk halus tu ada gelombang rendah, gelombang tinggi dan sebagainya. Jadi, saya rasa dia tidak boleh masuk gelombang elektrik lah. Tidak. Dia lebih kepada, berdasarkan hadis Nabi, saya lebih memegang kepada hadis sesungguhnya setan itu mengalir melalui darah, sebagaimana darah itu beredar pada tubuh Bani Adam. Allahu a'lam. Soalan dari TikTok Kebun Hang Sayur. Okey. Salam Tuan. Waalaikumsalam. Saya berulang kali mimpi menangkap dan penjarakan jin di bawah tanah. Adakah benar? Betul lah. Sebab tu saya katakan tadi, sukma Tuan tu boleh, maksudnya Tuan mungkin mempunyai ilmu tersendiri, betul kan?
Mempunyai ilmu tuan itu boleh menundukkan jin, memenjarakan jin. Memang betul lah. Bukannya tak betul. Sebab mimpi ini apa yang berlaku kepada sukma kita. Bukan jasad Sukma puan, sukma tuan, bukan jasad. Kena faham. Jasad maksud sukma tuan yang alhamdulillah mungkin banyak zikir dan sebagainya kan. Betul lah tu. Dekat Facebook, Jewida G. Syam, dia cakap, Khalifah terima kasih banyak-banyak dengan minyak dapat free tu saya dah guna mandi. Alhamdulillah badan lebih segar, tiada sudah badan rasa lemah, boleh tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sesungguhnya kesembuhan itu milik Allah dan Allah yang menyembuhkan. Cuma lantaran minyak, mediumnya minyak, wasilahnya minyak. Begitulah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan minyak ini di Shopee. Khalifah Sari Sapar. Minyak ni boleh benteng rumah, boleh benteng kedai, boleh benteng diri, insya-Allah dengan izin Allah boleh seperti yang saya ajarkan tadi, boleh. Kalau tuan-tuan benteng rumah, contohlah kalau betul-betul benteng rumah dengan sempurna rumah tuan dibenteng, di keliling ni. Kalau lah ada gangguan dari makhluk halus, jin dan sebagainya, akan bunyi letupan di atas atau di sebelah-sebelah. Itu mungkin disebabkan oleh benteng daripada minyak saya dan terkena dengan aura daripada mungkin bomo ke, atau daripada jin ke, ataupun saka dan sebagainya lah. Allahualam. Ada lagi? Soalan di alah ni tak payahlah ni kan. Dia tanya tentang ni. Kalau sudah saya tak tahu. Kalau tak payahlah, kalau macam dia kalau berulang-ulang tak payahlah. Mungkin okey. Tapi ni berkaitan dengan mimpi. Okey, jelah kan. Mimpi banyak sangat mimpi yang lain lah. Okey. Ni mimpi juga ni dekat Facebook. Assalamualaikum Khalifah daripada di Remi. Okey. Orang tak pernah mimpi tu tanda apa Khalifah? Ni dia tak pernah mimpi pula. Kalau tidak pernah mimpi, sukma yang ketujuh dan beberapa sukma lain perlu dibersihkan. Maksudnya begini, maksud kita ada plug ni, masuk plug, sepatutnya kalau kita masukkan plug, 3 pin masuk plug, patutnya on, ada current. Tapi plug tu tak sampai disebabkan oleh kotoran dan sebagainya, gangguan. Oleh sebab itu sukma yang ketujuh tuan perlu dibersihkan. Ada gangguan di situ. Maksud saya kalau tak bermimpi. Bagus tuan-tuan, mimpi ni seronok. Seronok kalau tak mimpi tak tahu, tak ada nikmat hidup. Ada lagi? Alhamdulillah di Facebook tidak ada soalan. Okey, kalau tak ada ya tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi? Daripada Syah. Dari TikTok. Okay. Assalamualaikum tuan. Kalau rumah Pangsapuri, macam mana nak buat benteng dengan minyak tuan? Kalau minyak di Pangsapuri, memadailah menggunakan minyak ni, minyak Khalifah Sesapa, masukkan mungkin dalam, kalau nak benteng biasa kita akan buat 1 botol lah. 1 botol air masukkan dalam ni, dan kita spray di dalam, spray setiap penjuru. Kalau boleh sempurnakanlah spray itu. Kalau penjuru tu kita boleh bagi yang pancut tu di bahagian pintu dan sebagainya. Yang penting dalam rumah itu ada aroma minyak kasturi kijang ni lah. Insya-Allah dia akan membentengi dan sebagainya, begitulah. Allahualam. Ada lagi? Kalau tak ada, tak ada dah soalan. Okey, itu saja. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf kerana mungkin ada terkasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi nanti pada hari Ahad yang akan datang. Saya Khalifah Sari Sapar bersama Ratu Ulung Agong Utama Widodari, scanner kita, dan juga kru anak murid saya. Dan terima kasih kepada siapa yang membeli minyak saya ini. InsyaAllah semoga kita dalam rahmat Allah, dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.